membuktikan bahawa boleh menerima upah mereka yang melakukan perawat ni, kan, yang merawat. Al-Fatihah itu ruqyah. Tidakkah kamu ketahui bahawa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Subhanallah. Jadi perkataan ruqyah ini maksudnya penyembuhan, penawar kepada penyakit zahir ataupun batin. Jadi Nabi bertanya kepada sahabat, ia adalah susulan daripada peristiwa bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Boleh tuliskan nama ni, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana beliau telah pun menjampi ataupun membacakan surah Al-Fatihah kepada seorang ketua kampung yang sakit. Ada kisah dia. Subhanallah. Jadi ayat ataupun hadis yang pendek kita baca tadi tu, wa ma adraka annaha ruqyah, adakah kamu tidak tahu bahawa surah Fatihah itu ruqyah? Maka masya-Allah, saya nak bacakan ni hadis yang agak panjang, penjelasan berkaitan dengan surah Al-Fatihah itu ruqyah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin famarru bihayyin min ahya'il Arab fastadafuhum falam yudifuhum faqalu lahum hal fikum raqin fa inna sayyidal hayy ladi'a فإن سيد الحي لديغ أو مصاب فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال وما أدراك أنها ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. ما شاء الله. Okey, mari kita dengar apakah fadilat kelebihan suratul Fatihah daripada hadis yang panjang ini. Maksudnya, sesungguhnya siapa yang cerita? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beberapa orang daripada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam perjalanan. Mereka pergi ke salah sebuah kampung Arab dan mereka berharap agar boleh menjadi tetamu kepada penduduk kampung tersebut. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mahu menerima mereka. Okey, macam mana kisah dia? Abu Sa'id cerita sesungguhnya beberapa orang daripada kalangan sahabat Rasulullah, dia sedang musafir. Sahabat Nabi ni sedang musafir dalam perjalanan, mungkin menuju ke satu tempat yang Rasulullah perintahkan. Wallahu a'lam. Sahabat Nabi ni musafir, lalu mereka pergi singgah di sebuah kampung orang Arab dan mereka berharap boleh jadi tetamu di mana-mana rumah di kampung tersebut. Bolehlah tumpang minum ke, tumpang makan ke, tumpang solat ke, contohnya begitulah. Namun ternyata penduduk kampung itu tidak mahu menerima mereka, tak nak terima mereka sebagai tetamu ataupun penyinggah ataupun pengunjung. Mereka menolak kedatangan para sahabat Nabi ni. Tetapi dalam keadaan mereka menolak kehadiran sahabat Nabi ni, mereka, salah seorang daripada mereka bertanya, tetapi ada yang bertanya, adakah ada antara kamu yang boleh menjampi? Subhanallah. Tak nak terima sebagai pengunjung ke, tetamu ke, tetapi nak minta pertolongan. Jadi perangai ataupun akhlak sebegini, budi pekerti ke, kita sebut apa ya, perangai lah. Perangai sebegini is normal sebenarnya dalam masyarakat kita pun, bukan masyarakat Arab, kan? Subhanallah. Tak nak buat baik tapi dia nak dibuat baik. Tak nak beri pertolongan tapi dia nak pertolongan. Dia tak suka layan orang tapi dia nak dilayan. Dia tak suka nak senyum-senyum mesra dengan orang tapi dia suka orang senyum dan mesra kepada dia. Jadi subhanallah, kalau kita tengok sikap ni, dia tak nak melayani dan menolak permintaan sahabat Nabi ni, kan? Tetapi di waktu yang sama dia meminta pertolongan kepada sahabat Nabi. Dia tanya apa? Adakah ada antara kamu yang boleh menjampi?
Subhanallah. Ini kerana penghulu kampung kami terkena sengat. Kerana ada penghulu kami ni, penghulu kampung, ketua kampung kami ni, dia kena sengat binatang yang berbisa ni. Boleh jadi dah lama sakit lah ni, dah teruk sangat ke, kan, dah makin parah ke, sampai tak malu nak bertanya kepada orang yang dia tolak. Orang ni minta tolong nak ninggah ni, dia tak nak, tapi dia meminta pertolongan. Salah seorang daripada sahabat menjawab, ya ada. Lalu beliau menemui ketua kampung tersebut dan menjampinya ataupun meruqyahnya dengan surah Al-Fatihah. Ini bukan berkaitan dengan gangguan-gangguan jin, syaitan dan sihir, tetapi ini kisah berkaitan dengan kena sengat binatang berbisa. Kalau zaman sekarang kena sengat binatang berbisa, kalau kita fikir kan dari segi ilmu kita, pengetahuan kita, kebiasaan kita, memang kena pergi klinik lah, nak kena keluarkan bisa, kemudian kena makan ubat, mungkin antibiotik, mungkin ada ubat untuk macam-macam lah tuan-tuan sekalian, kan, dengan kemodenan ada ubat untuk binatang berbisa. Okey, namun ketika ini daripada hadis Nabi, riwayat Muslim, hadis yang sahih ini menceritakan bagaimana surah Al-Fatihah bukan hanya penyembuh kepada penyakit yang tidak boleh dilihat, tapi penyakit yang jelas. Subhanallah. Kemudian sahabat Nabi ini menjampi ataupun meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Kemudian ketua kampung tersebut pun sembuh. Maka sahabat tersebut diberikan beberapa ekor kambing. Sembuhlah dengan ruqyah bacaan surah Al-Fatihah itu. Lalu penduduk kampung ni, maka penduduk kampung ataupun mungkin ketua kampung ni berikan beberapa ekor kambing kepada peruqyah ni. Beliau tidak mahu menerimanya dan mengajukan syarat, aku akan menyampaikannya kepada Nabi SAW. Asalnya dia tak nak terima, sebesalah nak terima, tapi dia berniat dengan dia kata soalannya, aku akan tanya dulu Nabi, apakah hukumnya menerima upah berapa ekor kambing daripada membacakan ruqyah surah Al-Fatihah. Jadi beliau pun pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan pengalaman tersebut. Beliau berkata, ya Rasulullah, demi Allah, aku hanya menjampi dengan surah Al-Fatihah. Bagaimana engkau tahu bahawa surah Al-Fatihah itu merupakan jampi? Nabi pun tanya, bagaimana kamu tahu, ataupun tahukah kamu bahawa surah Al-Fatihah itu memang jampi? Kemudian baginda bersabda lagi, ambillah pemberian daripada mereka dan pastikan aku juga mendapat bahagian bersama kamu. Nabi kata, boleh ambil upah ruqyah dengan surah Al-Fatihah tu, dan pastikan aku juga ataupun saya juga ada bahagian. Maksudnya Nabi soalannya berkata, nanti jamulah juga kambing tu sama-sama. Masya Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, daripada hadis yang sahih riwayat Muslim ini membuktikan bahawa boleh menerima upah mereka yang melakukan kerja-kerja, kita panggil perawat-perawat ni, kan, yang merawat orang datang dengan rawatan syifa, dengan bacaan-bacaan zikir, ayat-ayat Al-Quran, boleh menerima upah yang diberikan daripada yang dirawat. Itu bukan dilarang, itu berlaku di zaman Nabi. Bayangkan, zaman Nabi hanya meruqyah dengan surah Al-Fatihah, pendek je, betul kan? Itu pun kebetulan dia lalu di situ, bukan daripada jauh pergi ruqyah, tak. Dan upah yang diberikan sangat tinggi, beberapa ekor kambing. Kalaulah seekor kambing Malaysia ni lebih kurang dalam 600-700 ringgit tuan-puan sekalian. Kalau nak cari yang 400 lebih, 500 lebih, itu yang kurus. Kalau harga yang normal dalam 600 lah, 600 seekor. Kalau 2 ekor dah 1,400. Kalau 3 ekor dah 1,800. Betul? Maksudnya upah diberikan sangat tinggi. Sebab itu, Masya Allah, lagilah kita kadang-kadang panggil ustaz datang rumah nak ruqyah anak tak sihat, isteri tak sihat ke apa. Ustaz tu datanglah naik motor ke naik kereta daripada jauh. Lepas tu ustaz ni kata seikhlas hati, kita pun bagi RM50, padan ke tak? Cuba fikir masa dia yang berharga tu, pergi balik ruqyah apa semua, mungkin 3 jam. Kemudian kemahiran yang Allah berikan kepadanya, bukan kemahiran tu sehari dua tuan-tuan sekalian.
kemahiran tu lah memakan masa yang lama. Lepas tu kena istiqamah pula dengan amalan tertentu, komitmen dia, subhanallah, tenaga dia, ilmu dia. Semua itu sebenarnya tidak ada nilai dengan duit. Kita bukan bayar upah tersebut kerana servis dia, bukan kerana ayat Al-Quran, sebab Al-Quran tak boleh dibayar. Sama juga dengan tenaga pun tak boleh dibayar, tapi kerana khidmat dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila ada perawat-perawat ni sebut fisabilillah, ikhlas hati, kita kena letak satu nilai yang berpatutan, satu nilai yang sewajarnya. Masya Allah.